Dipersilakan Yang Berhormat Permatang Pau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi, dan kami jadikan untuk kamu kepadanya berbagai jalan penghidupan, tetapi sedikit kamu bersyukur. Suratul A'raf ayat yang ke-10. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Permatang Pau untuk mengambil bahagian dalam perbahasan pada sidang kali ini. Saya ingin membangkitkan beberapa perkara berkaitan kajian separuh penggal RMK ke-12 yang dibentangkan baru-baru ini. Negara kita sedang menuju negara menua dan akan menjadi negara tua pada tahun 2030 dengan kadar 15% warga emas. PBB mentakrifkan bahawa negara menua ini negara yang memiliki 7% warga emas, negara tua 15% warga emas, dan negara sangat tua 20% warga emas. Jumlah warga emas yang semakin ramai ini akan mewujudkan banyak perkara yang lain, termasuklah isu kesihatan. Menjadi persoalan sekarang, adakah kerajaan akan memberikan tumpuan kepada isu kesihatan ini kerana ia merupakan satu isu yang pasti akan dihadapi oleh setiap warga emas? Apakah jaminan pihak kerajaan supaya setiap warga emas di Malaysia akan mendapat layanan dan perkhidmatan yang terbaik kerana mereka adalah golongan yang perlu dipelihara dan diberikan perhatian? Adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan jabatan khas bagi menguruskan warga emas supaya pengurusan mereka akan menjadi lebih terbela? Tuan Yang di-Pertua, meneliti ucapan penuh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin yang lalu, dua anjakan utama telah diperkenalkan, iaitu tata kelola dan rangka kerja institusi dan perundangan berkaitan rasuah. Saya secara peribadi mengucapkan jutaan tahniah kepada kerajaan kerana telah meletakkan agenda memerangi rasuah sebagai hala tuju utama kerajaan melalui KSP RMK ke-12 ini. Menurut Transparency International, Malaysia berada pada kedudukan 61 pada tahun 2022, yakni tahun lepas. Jatuh daripada kedudukan 51 pada tahun 2019, yakni 4 tahun yang lalu bagi indeks persepsi rasuah. Namun timbul beberapa persoalan dan keraguan oleh rakyat di luar sana terhadap pelaksanaan dua anjakan utama ini yang akan dilaksanakan oleh kerajaan Madani ini. Sejauh manakah tahap seriusnya pelaksanaan dasar ini dan prinsip pihak kerajaan untuk menterjemahkannya melalui tindakan? Adakah kerajaan bersedia untuk bergerak ke arah lebih agresif untuk mengekang rasuah, terutamanya pemberi rasuah, kerana jika tiada yang memberi, pasti tiada yang menerimanya? Adakah kerajaan bersedia untuk meminda akta agar hukuman kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah ditingkatkan? Rakyat selalu menyatakan kerajaan hanya menangkap ikan bilis, tapi jerung dilepaskan. Adakah kerajaan juga bercadang untuk membebaskan agensi-agensi penguatkuasaan, hatta Jabatan Peguam Negara sendiri, supaya diletakkan di bawah Parlimen? Jika ini tidak dilakukan, isu 47 kes ini akan berulang lagi dan masalah rasuah ini hanya menjadi laungan kosong sahaja. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan isu pembesaran lapangan terbang bayar lepas dan juga projek LRT yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada Isnin yang lalu, saya menyokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan pada negeri Pulau Pinang. Cuma di sini saya ingin membangkitkan beberapa perkara. Yang pertama, projek-projek mega ini nampak gayanya lebih diutamakan di sebelah pulau sahaja. Maka sudah pasti ia akan menjadikan bahagian pulau ini terus sesak, dan pasti ketidakseimbangan kemajuan akan berlaku di antara bahagian pulau dan juga bahagian seberang perai. Persoalan saya, apa jaminan daripada pihak kerajaan terhadap pelaksanaan projek peniktarafan lapangan terbang bayar lepas ini tidak memberi kesan kepada kawasan penempatan di sekitarnya, kerana di sekitar bayar lepas terdapat penduduk yang agak padat dan juga kawasan kilang yang agak banyak. Yang kedua, peningkatan jumlah penumpang di lapangan terbang bayar lepas akan mencecah 20 juta pengunjung setahun. Ini target yang diberikan. Pasti dia akan turut mempengaruhi kemasukan lebih banyak kenderaan ke sebelah pulau. Jika sekarang pun orang seberang perai yang mahu ke lapangan terbang bayar lepas
pasti berhadapan dengan kesesakan lalu lintas yang luar biasa bermula daripada Seberang Jaya, Jambatan Pulau Pinang dan luar sekitarnya. Bagaimanakah keadaannya jika lapangan terbang ini dibesarkan, dan pasti kesesakan akan lebih jauh luar biasa. Saya juga ingin mengulang ucapan saya sebelum ini bahawa penambahan jumlah kenderaan yang memasuki Pulau Pinang akan menambahkan lagi kesesakan di kawasan Seberang Jaya yang menjadi laluan utama kebaya lepas bagi penduduk di utara Malaysia. Maka lebuh raya di Seberang Jaya dan sekitarnya juga perlu diberikan penumpuan secara khusus. Apa guna penaik tarafan lapangan terbang baya lepas jika akses laluan ke sana masih berada di Takuk Lama? Saya juga telah meneliti plan laluan LRT yang menghubungkan antara Komtar, Jelutong terus ke lapangan terbang baya lepas, dan akhirnya ia berakhir di pulau yang akan ditambak di selatan Pulau Pinang. Pendirian saya jelas sehingga sekarang berhubung polemik ini, dan saya secara konsisten membantah projek penambakan tersebut, yang mana projek tersebut akan memberikan kesan buruk yang besar kepada penduduk-penduduk di sekitaran serta menjejaskan keterjaminan makanan bagi rakyat. Pematang Pau, Jelutong minta jalan. Saya berhabis dulu boleh? Sebab banyak ni. No? Okay. Kalau sempat lah. No? Baik. Yamak Muhammad Tambun sendiri pada tahun 2019, yakni pada 13 Julai 2019, ketika berucap kepada nelayan yang berada di kawasan baya lepas, yang mana ia dilaporkan di dalam Muhammad, sikit saja Pematang Pau. Saya tanya saja berkenaan dengan projek LRT dan lapangan terbang antarabangsa. Adakah Muhammad membantah? Adakah Pematang Pau membantah kepada projek-projek LRT dan juga perluasan penaik tarafan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang? Itu persoalan saya. Saya dah sebut dah tadi. Dengar tadi. Nah, maksudnya yang Muhammad membantah lah. Daripada fahaman saya, yang Muhammad membantah. Saya teruskan sajalah. Nanti tengok balik video. No, kalau tidak membantah, tolong jawablah. Baik. Yamak Muhammad Tambun sendiri pada 13 Julai ketika berucap pada nelayan melalui laporan The Star, ada disebutkan dan ada videonya. Beliau menyatakan ayatnya, saya belum tahu lagi satu kawasan penambakan besar-besaran di seluruh dunia di mana nasib nelayan terjamin. Apa yang boleh difahami daripada ayat tersebut, tiada kawasan yang ditambak secara besar-besaran memberikan impak positif kepada nelayan. Tidak ada. Ini bermakna Yang Muhammad Tambun juga sedar kesan penambakan ini akan memberi kesan negatif kepada rakyat, habitat laut dan juga keterjaminan makanan. Jadi, apa rasionalnya projek LRT ini yang kita lihat jajaran dan laluannya sehingga ke pulau buatan tersebut? Isu kehidupan rakyat sangat-sangat menekan pada ketika ini, Tuan Yang Ketua. Isu harga barang semakin meningkat, isu rumahnya semakin mahal, isu pendidikan, isu kesihatan, yang mana kesemuanya ini perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Kerana ini adalah keperluan asas yang diperlukan oleh setiap rakyat. Jika masalah asas ini pun tidak diusahakan untuk diatasi, kemiskinan pelbagai dimensi akan semakin wujud. Saya mohon pihak kerajaan menumpukan pada perkara-perkara asas ini dengan lebih berfokus dan juga lebih menyeluruh. Saya ingin bertanya pihak kerajaan berkaitan dengan keluhan pembeli-pembeli premis ataupun rumah yang telah membuat pinjaman perumahan. Mereka telah membayar ansuran bulanan kepada bank, tetapi rumah dan premis itu lewat disiapkan dan kadang-kadang ada yang terbengkalai terus. Bagaimana dengan keadaan rakyat yang dizalimi seumpama ini? Mereka perlu membayar hutang bank mengikut jadual yang diberikan, sedangkan rumah dan premis belum siap. Apa tindakan kerajaan bagi mengatasi masalah ini? Adakah kerajaan bercadang mahu memperkenalkan konsep BKJ, bina, kemudian jual kepada rakyat, agar tiada rakyat yang teraniaya? Ini juga akan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat Malaysia secara umumnya. Kebanyakan rumah kuartus yang ada sekarang ini tidak dihuni oleh penjawat-penjawat awam atas beberapa sebab, dan saya faham sebab-sebab tersebut, insya-Allah. Jadi ini mengakibatkan banyak kuartus kerajaan menjadi kosong dan juga terbiar. Adakah kerajaan mahu membentuk satu dasar ataupun apa-apa peraturan dan panduan kepada kementerian-kementerian yang memiliki premis tersebut, supaya kuartus-kuartus ini dimanfaatkan oleh agensi-agensi kementerian lain? Saya dimaklumkan banyak agensi yang memohon tanah persekutuan untuk pembinaan kuartus, akan tetapi kuartus yang sedia ada dibiarkan. Ini akan memberikan imej yang buruk kepada kerajaan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin sentuh sikit berkaitan dengan isu Permata Ampau. Saya minta izin dalam 1 minit atau 2 minit. Untuk Permata Ampau, saya memohon agar pihak kerajaan mengambil perhatian
kepada Perkhidmatan Tampoh dalam beberapa perkara. Yang pertama, Klinik Kesihatan Kubang Semang yang saya rasa perlu untuk dinaik tarafkan. Yang kedua, Balai Polis Kubang Semang yang juga perlu diberikan nafas baru akibat terlalu uzur. Yang ketiga, rancangan Tempatan Banjir Sungai Perai yang sangat-sangat diperlukan untuk mengelakkan banjir di kawasan Perkhidmatan Tampoh. Yang keempat, warga Perkhidmatan Tampoh mengharapkan jika boleh kerajaan mempertimbangkan untuk satu lagi UTC di kawasan Bandar Perda Perkhidmatan Tampoh, dan ia dicadangkan di kawasan bangunan Bazar Perdana yang terbiar, dan ia akan memberikan manfaat. UTC ini boleh memberi manfaat kepada seluruh penduduk seberang perai, utara, tengah dan selatan, termasuk utara Ipoh dan juga selatan Kedah. Ini kerana UTC yang berada di Kedah berada di Sungai Petani dan yang di Perak berada di Ipoh. Dan juga UTC yang berada di Komtar sukar untuk dikunjungi, apatah lagi parking yang agak sukar. Yang kelima, kami juga warga seberang perai mengharapkan agar kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan satu laluan rebuh raya baharu yang menyambungkan Bukit Gantang ke Padang Besar melalui jajaran yang lain, supaya pengguna lebuh raya mempunyai pilihan untuk menuju ke utara Malaysia dan juga daripada utara mahu menuju ke selatan. Dan ini secara tak langsung akan meringankan aliran trafik di Juru sehingga ke Sungai Dua yang termasuk di Perkhidmatan Tampoh, termasuk juga di kawasan Perkhidmatan Tampoh. Saya sebut isu ini dah 3 kali di Parlimen. Saya mengharapkan ada sesuatu lah daripada pihak kerajaan. Dan yang keenam, fasiliti sukan di kawasan Perkhidmatan Tampoh perlu diberi perhatian kerana warga Perkhidmatan Tampoh kebanyakannya terlibat dalam aktiviti sukan. Secara kesimpulannya, sedikit nasihat saya untuk diri saya sendiri dan semua sahabat-sahabat sekalian, termasuk juga kepada pihak kerajaan. Kita semua manusia yang sampai satu masa nanti, kita semua akan meninggal dunia. Tiada yang menongkak langit. Jadi, pesanan saya kepada semua, takbirlah dengan jujur dan juga adil. Jika kita mentakbir dengan adil, Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik di hari akhirat nanti. Jika sebaliknya, Allah Ta'ala maha melihat apa yang sahaja yang kita lakukan. Rakyat sedang menanti penyelesaian tuntas dan segera di pihak-pihak kerajaan. Selesaikanlah isu-isu rakyat, terutamanya isu kos harga barang yang sangat menekan majoriti rakyat pada hari ini, terutama isu beras yang banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Tumpulah kepada permasalahan besar rakyat ini dengan cara yang sepatutnya ia diselesaikan. Rakyat sudah penat dengan wayang-wayang yang tidak berpenghujung ini. Yang terakhir, pesanan untuk Yang Berhormat Kota Raja, walaupun tidak ada di Dewan. Pesanan untuk beliau, orang-orang Perkhidmatan Tampoh sampaikan salam pada beliau, dan diorang pesan, baliklah ke Perkhidmatan Tampoh. Kan, balik tengah malam pun tak apa, tak ada masalah. Kan, kami okey saja. Kan, tak perlu untuk malu balik ke Perkhidmatan Tampoh. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada Perkhidmatan Tampoh. Sekian, saya mohon mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Perkhidmatan Tampoh.